Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah kita dapat berjumpa sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di seluruh dunia. Dan untuk hari ini insya-Allah kita akan go through satu lagi report syarikat yang didagangkan di peringkat global. Ramai yang kenal, rasanya ramai yang tahu berkenaan jenama ini ataupun syarikat ini. Namanya adalah Nike Incorporated ataupun Nike Inc. Syarikat yang I think cukup popular, bukan sekadar di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Okay, so itu tajuk kita untuk hari ini. Dan seperti biasa sebelum kita bermula, please kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Dan juga sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, komen dengar, dan sekiranya boleh nampak skrin saya, boleh komen nampak. Sementara itu, test dulu my device kat sini. Okay, so hopefully hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Okay, mari kita mulakan tanpa melengahkan masa. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang bersama dalam sesi bedah siasat annual report ini. Dan jutaan terima kasih kepada yang telah kongsikan video ini kepada mungkin rakan-rakan, keluarga dan juga sahabat anda. Sebagai disclaimer, okay, so sesi ini tidak memberikan sebarang buy call. Sesi ini juga tidak memberikan sebarang sell call dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing, dan sekiranya anda memerlukan hikmat nasihat profesional, so please dapatkan yang first time tengok saya, first time nampak ni, memperkenalkan diri saya. Okay, sebentar saya check my connection. Okay, semuanya okay. Okay, nama diberi Ahmad Arif bin Zulkifli, merupakan lulusan sarjana muda dari UiTM dalam bidang civil engineering. Dan currently my professional qualifications sebagai Syariah Registered Financial Planner bersama dengan MFPC, dan currently memiliki dua jenis license. Okay, yang pertama lesen FPMR daripada SINDC, dan yang kedua lesen unit trust daripada FIMM. Dan currently bekerja sebagai advisor bersama dengan The Sophisticated Investor ataupun TSI Group, dan currently juga sebagai financial consultant bersama dengan Philip Mitchell Berhad, dan pada masa yang sama merupakan senior marketing representative 2 bersama dengan Philips Capital Management Sdn Bhd. Okay, so alhamdulillah antara pencapaian saya sepanjang tahun 2021 sebagai antaranya adalah sebagai $1 million producer ataupun MDP, dan juga sebagai top producer TSI Group untuk tahun 2021 bagi kategori MR, dan juga sebagai top producer untuk dua jenis kategori antaranya PMA dan juga PMAT bagi beberapa bulan, seperti bulan Mei, Jun, Julai, dan juga Ogos dan juga November. Okay, so itu sedikit berkenaan latar belakang saya. Okay, saya punya kamera ni nampaknya ada masalah sedikit. Sebentar saya cuba betulkan sikit kamera ni. Okay, dia tak blinking lah. Alright, so ada masalah glitch sikit tadi. Okay, so ini muka depan bagi syarikat Nike, syarikat yang kita akan go through hari ini, Nike Incorporated, yang didagangkan di New York Stock Exchange. Okay, dia bukan Nasdaq, dia New York Stock Exchange. Nama bagi ataupun simbol kod yang didagangkan adalah NKE. Ini adalah dia punya trading symbol. So kalau nak search nama di platform ke dekat mana-mana, namanya adalah NKE. Jangan type Nike. Nike juga bukan card option, tapi specifically nama yang didaftarkan dengan New York Stock Exchange adalah NKE. Dan untuk common stock yang didagangkan adalah kelas B. So yang whatever common stocks yang boleh dijual dan juga dibeli di NYSE, di New York Stock Exchange, adalah bagi kelas
B. Okay. So mari kita teruskan. Ini adalah untuk annual report bagi tahun 2021. Okay, untuk syarikat Nike. Pada page kedua, all the table of content. Dan kita go straight into page yang ketiga on the business part. So ini general information berkenaan dengan Nike pada page 3. So Nike was incorporated in 1967 di state of Oregon. Okay, namanya Nike. Kemudian kat sini ada beberapa details lagi berkenaan dengan Nike as a general, dah boleh baca. Okay, so kita move on kepada dia punya products. Okay, so apakah jenis-jenis produk yang dikeluarkan oleh syarikat Nike. So Nike of course kita tahu dia ialah company yang mengeluarkan barang. So ini adalah product based company, bukan service. Mungkin sebelum ni kita go through syarikat tech, tech stock, contoh macam Facebook, contoh macam Google, so dia ada service. Dan of course Google dia ada juga produknya, tapi Nike is a product based, business dia adalah product based, dimaksudkan goods yang dia jual benda tu. Okay, so kat sini kita nampak dia mention we focus our Nike brands product offering in 6 key categories. Okay, so Nike brand dia mention Nike yang bawah namanya Nike brand ada 6 jenis kategori yang ditawarkan. Yang pertama adalah untuk running, kedua untuk Nike basketball, ketiga the Jordan brand, okay, keempat on the football, kelima training, and yang last kali yang keenam adalah sportswear. So ini 6 jenis kategori di bawah Nike brand. Okay, so mungkin ada pengguna ataupun penggemar Nike kat sini, so dia mungkin jatuh di bawah salah satu kategori, ataupun mungkin juga dia dalam satu ataupun lebih daripada satu kategori. Mungkin dia ada running shoes Nike, kemudian dia ada juga Jordan, Air Jordan punya brand, mungkin juga dia ada training ataupun sportswear yang lain-lain. Kemudian kita nampak dekat sini we also market product design for kids, dia ada juga untuk kanak-kanak, as well as for athletic and recreational users, such as American football, baseball, cricket, golf, lacrosse, skateboarding, tennis, volleyball, walking, wrestling and other outdoor activities. Okay, selain daripada 6 tadi tu pecahannya, ada lagi beberapa jenis produk yang dihasilkan. Kemudian in June 2020 we announced that we will align our product creation and category organizations around the new consumer construct focus on men, women and kids. Okay, so dia pecahkan dia punya kategori tadi kepada 3, iaitu untuk lelaki, wanita dan juga kanak-kanak. Alright. Okay, apa lagi yang kita boleh nampak dekat sini? Selain itu, okay, dia juga jual performance equipment and accessories. Nike juga kita tahu memang ada jual lah bags, socks, sport balls, eyewear, timepieces, digital devices, bats, glove, protective, semua ni. Dan juga yang bawah kategori accessories lah. Nanti kita akan lihat in term of the financial, daripada revenue contributor, mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. So kita tengok berapa daripada segi footwear, berapa dia contribute, daripada segi apparel, daripada segi accessories, berapa banyak contribution bagi revenue untuk syarikat Nike. Alright, so ni berkenaan dengan Jordan. Okay, selain itu dia ada juga company wholly owned subsidiaries, iaitu Converse. Okay, so Converse ni adalah wholly owned currently wholly owned subsidiaries oleh Nike, dan termasuk juga di bawah Converse all the brands lah, ataupun jenama di bawah Converse yang ada banyak so macam Chuck Taylors, All Star, One Star, Star Chevron dan lain-lain. Kemudian satu lagi jenama I think letak kat sini mention yang di bawah Nike, okay, tapi dia dah jual. Okay, so sebelum tu dia di bawah Nike. Nanti kita jumpa kat belah bawah kalau ada yang di mention berkenaan dengan satu company tu. Dah jual, dia dah dispose dia punya pegangan. Kemudian on the sales and marketing, this one kita akan lihat dengan lebih details pada bahagian bawah nanti. Okay, dekat bahagian report kita boleh nampak
financial report, kita boleh nampak dengan lebih details. Okey. Ini untuk numbers of retail store, berapa jumlah stores ataupun kita panggil kedai lah, apa ni, di US market ada 325 stores untuk keseluruhan pasaran di US. Manakala untuk negara international ataupun negara-negara lain ada total 723 numbers so combine together. So US alone as a country dia paling banyak lah. Yang ni 723 ni dia combine non-US semualah negara-negara macam Argentina, Australia, Austria, Belgium. Ni semua combine all together ada 723 stores worldwide. Okay, kemudian on research and development, so dia beritahu research and development is part of the key factor dalam Zoom, Free, Flyway, semua teknologi hasil daripada dia punya design and research and development. Kemudian untuk manufacturing, kita nampak kat sini. We are supplied by 191 footwear factories located in 14 countries. Dia ada currently 191 kilang yang membekalkan bagi produk footwear dia di 14 negara. So banyak. Virtually all our footwear is manufactured outside of US by over 15 independent contract manufacturers which often operate multiple factories. So memang dia tak ada kilang pun dekat US tu. Mostly semua dekat negara-negara luar. The largest single footwear factory accounted for approximately 9% of total fiscal 2021 Nike brand footwear productions. So ada satu company ataupun kilang tu dia menghasilkan 9%. Ini yang paling besar as a single manufacturer. For fiscal 2021, contract factories in Vietnam, Indonesia, China manufactured approximately 51%, 24% and 21% of total Nike brand footwear respectively. So negara Vietnam paling besar lah kilang atau paling banyak sekarang ni daripada hasil contribute footwear untuk Nike 51%, half dekat Vietnam. So kalau nampak beli kasut tu dia tulis banyak kan, kadang ada made in Vietnam, ada made in Indonesia, ada made in China. So because kilang-kilangnya di location-location yang berbeza. So tak adalah jumpa made in USA. So memang kilang Nike dia outsource, dia supplied by dia punya independent contract manufacturer tu tadi. So Indonesia 24%. So Indonesia kita tahu orang kata the next Asian Tiger. So memang negara yang sedang meningkat, membangun dengan maju dengan laju Indonesia. Kemudian China hanya 21%. Dulu I think China mungkin antara one of giant dalam manufacturer. Mana-mana brand normally akan park dekat China untuk hasilkan dia punya produk. But currently Vietnam paling banyak ni dua ni spesifik 24% daripada Indonesia, right? So respectively we also have manufacturer agreement with independent contract manufacturer in Argentina. Ada juga di Argentina dan India to manufacture footwear for sale primarily within those countries. So untuk Argentina dan India, dia manufacture dan juga untuk jualan bagi sekitar negara-negara tersebut within those country ni, bagi Indonesia dan juga India. So for fiscal 2021, our footwear contract manufacturer each accounted for greater 10% of footwear productions and in aggregate accounted approximately 61% of Nike brand footwear production. Kemudian apa lagi ada? Untuk apparel, dia punya pakaian lah apparel ni. We are supplied by 344 apparel located in 33 countries, lagi banyak. Tadi footwear hanya ada 191 factory, yang ini ada 344 factory di 33 countries, di 33 negara. Our largest single apparel factory accounted for approximately 8% of total fiscal 2021 Nike brand apparel production.
Virtually all our apparel is manufactured outside of US. Sama juga. So baju-baju semua, seluar, apparel, pakaian semua tak ada yang made in USA. Semuanya dia dihasilkan di luar US. For fiscal 2021, contract factories in Vietnam, China and Cambodia approximately 30, 19 and 12% for, okay. So untuk apparel tak ada nampaknya macam tak ada di Indonesia. Yang top 3. Okay, so top 3 masih Vietnam. Vietnam masih 30%, China 19% dan Cambodia. Okay, so Cambodia pun ada menghasilkan 12%. So jangan terkejut lah nampak kenapa kasut made in Indonesia baju beli jersey made in Cambodia so jangan pelik lah sebab kilangnya dia berbeza-beza so dia memang ada banyak kilang independent. Kemudian for fiscal 2021, our two apparel contract manufacturer each accounted for more than 10% apparel productions, and top 5 contract manufacturer in aggregates accounted for approximately 51% of Nike. Okay. The principal materials in our footwear product are natural and synthetic rubber, plastic compound and foam cushioning material, natural and synthetic leather, nylon, polyester and canvas, as well as polyester films are used to make Nike air sole cushioning component. During fiscal 2021, a manufacturing innovation, a wholly owned subsidiary with facilities near Beaverton, Oregon, in Dong Nai Province, Vietnam, and Son Charles, Missouri, as well as independent contractor in China and Vietnam were our supplier for material cushioning component in our footwear. Okay. Alright. Kemudian mention kat sini, since 1972, Sojitz Corporation in of America, a large Japanese trading company, the sole owner of our renewable preference stocks, has performed import-export financing services for us. Okay, ni syarikat sejak 1972 lagi. Mereka gunakan dia untuk buat financing bagi import dan juga ekspor. Tu little bit background tentang produk penghasilannya untuk keluaran Nike tadi. Okay, tapi sayang dia tak mention berkenaan dengan penggunaan material sama ada sustainable yang gunakan mungkin plastik daripada apa yang dia dapat, yang dia collect daripada laut, daripada pencemaran laut yang gunakan semula untuk penghasilan jersey contohnya ataupun untuk kasut sebagainya. So itu ialah sebenarnya part of sustainable lah kalau dia gunalah. Okay, tapi kat sini dia tak mention. I think Adidas mungkin dia antara yang menghasilkan produk-produk daripada so-called collection daripada waste, collection daripada waste, botol, plastik, benda-benda yang digunakan semula, reuse untuk hasilkan produk yang baru. Okay. Alright, in terms of competition, okay, ni of course athletic footwear, apparel and equipment is highly competitive. Antara kompetitor dia seperti Adidas, ini main lah Adidas, Anta I think macam lately dekat Malaysia nampak semakin banyak dia punya stores saya perasan Anta ni, walaupun tak ramai yang masuk, okay, tapi perasan ada 2-3 tempat yang saya dah go, saya pun ternotice Anta. So nak tengok jugalah produk-produk ni, memang banyak jual produk sport apparel. Kemudian Asics, Li-Ning, Lululemon Athletica, Puma, Under Armour, VF Corporation, among others. Okay. So ini antara kompetitor di dalam industri footwear, apparel dan juga equipment. So ini antara kompetitor yang ada. It's very tough environment lah. Kemudian trademarks and pattern, okay, Nike punya swoosh, logo dan sebagainya. Human capital resources, okay. So kita tengok kat sini apa benefit-benefit yang dia bagi. Currently employee as of 31st May 2021, Nike ada lebih kurang 73,300 orang pekerja. Tetapi yang ini including part-time employee, including retail dan juga part-time employees. Normally orang letak full-time employee lah, dan ini termasuk part-time juga. And dia also Nike we also utilize independent contractor and temporary personnel to supplement our workforce. So dia ada juga pekerja yang digunakan secara temporary dan juga yang menggunakan independent contractors untuk supply manpower. Okay. So none of our employee are represented by union. So dia tak ada union lagi dekat Nike ni.
except for certain employee in APLA geography, Asia Pacific and Latin America, APLA ni, where local law requires those employees to be represented by trade union. Also, in some countries outside US, local laws require employee represented by Works Council, by organizations union. In certain Europe countries, we are required to buy local law to enter into and or comply with industry-wide and national collective bargaining agreement. Nike has never experienced a material interruption in operation due to labour disagreement. So tak pernah lagi pekerja dia mogok ataupun masalah-masalah berkenaan dengan disagreement among the employees. Kemudian ini antara dia punya part of culture lah, diversity, equity and inclusion. Okay, compensation and benefit. Okay, so agak banyak juga kalau tengok kat sini. Of course mungkin tak boleh nak compare dengan syarikat di Malaysia sebab international company ni normally memang dia punya benefit tu memang dia bagi banyak lah. Okay, contohnya we are committed to competitive pay. Competitive pay Malaysia engineer masih gaji berapa, yang keluar kat news dan sebagainya. And to review our pay and promotion practice annually. Okay, so siap review pay annually lagi. My company dulu ada yang 2 tahun sekali dia review. Tapi yang ni dia buat annually dia review. Normally review ni untuk apa? Untuk meet ataupun bagi par with the market punya rate. Okay, so dia ada among internal, tapi yang buat review ni untuk tengok market punya salary berapa, so dia akan mix ataupun nak bagi lebih ataupun around there lah. So itu kenapa dia orang buat review annually. We have an annual company bonus, okay, and retail focus bonus plan applicable for all. Okay, so dia ada bonus juga. Both program focus on rewarding employee for company performance, which we believe in force culture. Okay, we provide comprehensive family care benefit in US and globally where practicable. Okay, so dia dia bagi 12 minggu setiap 12 bulan untuk siapa yang serve dalam military. Kemudian dia bagi free access to our sports center at our HQ headquarter. Ini untuk full time employee and North America store employee. Kemudian dia bagi lagi employee free access to mindfulness and meditation resources. Ada juga dia punya meditation dan juga mindfulness ni. Kemudian apa lagi? Dia ada juga employee assistance program, provide free and confidential counselling untuk semua pekerja di seluruh dunia. Dan lain-lain lagi. Kemudian advance COVID-19 response. Okay, so page ke-11 onwards is on dia punya biodata ataupun background berkenaan dengan executive officers. Dah boleh nampak kat sini executive chairman, president and CEO dia, chief COO dia, EVP untuk dan juga CFO dia, dan juga EVP yang lain. Kemudian page ke-12 adalah untuk bahagian risk factor. Seperti biasa, semua company memang ada associated risk, mungkin berkenaan dengan sektor, mungkin berkenaan dengan business dia. So dia kena mention apakah risiko-risiko. So anda sebagai investors ataupun sebagai bakal investor perlu tahu dan juga perlu aware about all the risk yang associated to the company yang before you want to invest lah. So ni dia dah listkan all the business and operational risk. Apa lagi dia bagi berkenaan dengan mungkin economic risk, okay, risk related to operating global business. Ni semua risiko-risiko yang ada. Lagi legal, regulatory and compliance risk. Tambah pula Nike ni operated around the world, so lagi banyak lah requirement law yang dia kena abide di negara-negara yang dia beroperasi. Okay, seterusnya kita tengok page yang ke-27. Okay, 27 kita nampak kat sini. Okay, berkenaan dengan stockholder. So Nike as of 9 Julai 2021 ada 22,745 holder recorded of Nike Class B common stocks, dan juga 14 holder records of Nike Class A common stock. So common stock yang A ni dia tak jual lah. Yang jual semuanya yang ni dekat Class B ni. Okay, dan of course juga dia tak tahu exactly berapa beneficial owner, sebab
yang didagangkan ni mungkin dipegang oleh yang stockholder ni mungkin dipegang oleh institution dan juga stockbroker. So yang daftarkan rekodnya ada 22,745 stockholder. Okay. Kemudian ada juga dia punya share buyback program, dan page 28 dia bagi comparison 5 tahun untuk indeks. Yang pertama Nike stock price, yang kedua Dow Jones US Footwear Index, yang ketiga S&P 500 Index, dan yang keempat S&P 500 Apparel, Accessories and Luxury Goods Index. Graf ni macam pudar sikit. So, tak berapa cantik sangat kat sini. So yang paling tinggi of course Nike kat atas ni, tapi yang bawah ni Dow Jones US Footwear Index almost sama dengan dia punya Nike punya share price, bukan Nike Index, Nike punya share price. Yang ketiga kat sini S&P 500 Index, yang keempat paling rendah adalah S&P 500 Apparel. So nak tahu apa yang included dalam indeks tu, yang Dow Jones US Footwear Index ni ada apa? Dia ada Nike, Deckers Outdoor Corporation dan Skechers USA. So dia tak banyak beza dengan Nike because Nike pun ada dalam index tu. Okay. So kalau Nike naik, dia punya weightage pun akan naik sekali lah. Dan S&P 500 is S&P 500 lah, 500 company yang paling besar market cap di S&P. Kemudian yang bawah ni S&P 500 Apparel ni termasuk luxury brand lah. Lain-lain contohnya PVH, Ralph Lauren, Tapestry, Under Armour, VS Corporation. Okay. Apa lagi? Itu antara company-company yang ada dalam S&P 500 Apparel, Accessories and Luxury Goods. So dia combine tu. So ini tak berapa, inilah paling rendah lah compare antara 4 tadi ni. Alright, so kemudian kita beralih kepada page yang ke-29 on the selected financial data. Nak berikan bahawa kita tak ada. Okay, tak apa. Kita move on to MD&A, Management Discussion Analysis. Again, dekat sini dia bagi background lagi berkenaan dengan Nike. This is dia punya strategi. Sejak 2008 dia nak buat apa? Dia nak meningkatkan consumer direct offense dan juga triple double strategi. Ini antara benda yang dia dah start since 2018. Okay, dan bawah ni target dia as such our new financial goals through fiscal 2025. Okay, so dia nak menghada ke 2025, dia dah ada dah. Dia outlinekan apa strategi dia nak buat. Yang pertama, high single digit to low double digit revenue growth. This grow revenue dia setiap ni. High single digit mungkin 8 ke 9 lah. Low double digit mungkin 10, 11 lah kot. Saya tak tahu berapa dia masukkan. Dia bagi just high single digit to low double digit. Mungkin double digit tu tak ada sampai 50 ke 70% kan. So low double digit. Gross margin rate is in the high 40s by financial 2025. Okay. So 40% lah gross margin rate dia. Earning before interest and tax as the percentage of revenue in the high teens by fiscal 2025. Mid to high teens diluted earnings per share exceeding low 30% range rates of return on invested capital. Okay. ROIC dia 30%, low range 30 tu lah. Kemudian bahagian annual capital expenditure at roughly 3% of revenue. Okay. Dia punya capex around 3%. Itu ini target apa dia nak capai menjelang tahun 2025. Okay, so itu dia ada sasaran dia. Yang kita nantikan bagaimana prestasinya menjelang tahun 2025. Okay, maybe kita akan review yearly, tengok ada tak progress dan sebagainya. Okay, so kita move on. This is dia punya brief explanations berkenaan dengan company, okay, apa yang berlaku tahun 2021. Dan kita go straight into page yang ke-33 untuk lihat result on operations. Okay, so yang pertama kita nampak kat sini the revenues. Okay, so revenues
untuk tahun 2021 adalah 44.5 bilion US dollar. This is billion, okay. So 44.5 bilion US dollar bagi tahun 2021, peningkatan 19% as compared to tahun 2020 yang mana hanya 37.4 bilion US dollar. Manakala untuk gross profit tak apa, gross margin, okay, gross margin sekitar 44% untuk tahun 2020. Kemudian income, kita nak tengok net income-nya adalah 5.7 billion US dollar. Okay, so dengan revenue 44 billion, dia punya net income adalah 5.7 billion US dollar. Peningkatan, okay, so peningkatan yang mendadak as compared to 2020 yang mana hanya mencatatkan 2.5 bilion sahaja. So naik lebih daripada double untuk tahun 2021, daripada 2.5 bilion naik kepada 5.7 bilion US dollar. Peningkatan kat sini lebih kurang 126%. Year to year comparison 2020 dengan 2021. Very interesting because dia punya revenue increase hanyalah sekitar 19%. Okay, tetapi dia punya net profit ataupun net income dia naik sampai 126%. So mungkin ada pengurangan dekat mana? Demand, okay, operating overhead sama lebih kurang, total selling expenses lebih kurang, ada income expense net. Terus, okay, so kat mana kurang? Kat sini ada income atau expenses, kat sini ada pengurangan. Kemudian dekat tax bayar tinggi lagi, okay. Kat mana yang berlaku peningkatan ni Okay, tak jumpa pula ni. Alright, tak apa. Nanti kat bawah kalau ada kita boleh nampak lah macam mana boleh increase sampai ni 126% net income. But tax nampak bayar macam banyak lagi kan. Interest dapat banyak lagi. Okay, expense pun kurang. Okay, never mind. Kita teruskan. Page ke-34 on the consolidated operating result. So dekat sini dia bagi revenue untuk pecahan kategori-kategori dia. Contohnya footwear berapa, apparel berapa, equipment berapa, global brand division berapa. Okay, so mainly dekat sini lah footwear, apparel dengan equipment. So kalau kita nampak kat sini untuk 2021, the biggest main contributor bagi revenue Nike adalah datang daripada footwear, bahan kasut-kasut, footwear lah, yang berkaitan dengan kasut, boots ke, basketball shoes ke, tennis shoes ke, semua tu lah yang footwear, yang terlibat dalam footwear. So contribute 28 billion datang daripada footwear, apparel 12.8 billion dan equipment hanya 1.3 billion. Cuma itu pun billion jugalah, tapi as compared tu ada punya revenue. Footwear paling banyak, second apparel dan ketiga dia punya equipment lah. Equipment yang tadi tu lah, bag, socks, dia punya jam dan sebagainya. Okay, so footwear masih dominant, contribute yang paling tinggi. Manakala untuk Converse, okay, so Converse juga part of Nike punya brand. Okay, so dia contribute 2.2 billion. Okay, so banyak juga Converse ni, 2 billion dia punya revenue. Ada corporate 40 kat sini. Corporate, I think this one tak notes dekat bawah ni. Global brands divisions, corporate is number 3. Corporate revenue primarily consists of foreign currency hedge gains and losses. Okay, so it's basically it's a forex punya ni, dia punya hedging the foreign currency. Okay, lepas tu dia bagi apa lagi pecahan untuk sales to wholesale customer dengan sales through Nike Direct. So Nike Direct hanya sebenarnya 16%. Ini jual daripada dalam web dia, website dia dan juga store dia sendiri. Yang ini mungkin kepada wholesale customer lah, yang third party, macam so-called third party lah. Mungkin kita beli daripada Alesan ke, kita beli daripada Sport Direct ke, macam tu lah saya rasa ni. Wholesale customer is 25 25.8 billion. Ini nak jual kepada wholesale. Okay,
kena dijual balik lah. Kalau brand-brand yang tu macam Foot Locker untuk sneakers JD ke kan, JD apa ni, sportwear tu, dan lain-lain. Kemudian apa lagi tu boleh nampak kat sini, brand daripada segi kategori lelaki, wanita dan juga kanak-kanak. Okay. So kalau nampak kat sini, men's contribute highest revenue 18.8 billion. Untuk pakaian ataupun apparel wanita, termasuk apparel, footwear dan lain ni dia combine. Women's 8.5 billion, manakala kanak-kanak 50.8 billion. Okay, so by ranking, men paling tinggi, second women, third kids. Ada sini saya tak tahu. Okay, saya baca sikit apa gender ada sini. They include unisex product. Okay, so combine equipment ada. Okay, okay, so it's really unisex lah. Bukannya yang tak tahu identiti. So it's unisexnya okay, apparel ataupun yang dua-dua boleh pakai, macam hoodie ke kan, dua-dua boleh pakai kan. Okay, by kategori sukan. Okay, running, Nike basketball, Jordan football ataupun soccer. US panggil soccer kan, okay, kita panggil football lah, takut confuse dengan American football. Training, sportwear and analysis. Okay, so yang paling tinggi sportwear, 15 billion. Sportwear, apa beza sportwear dengan wear yang lain ni? Bukan sport ke? Okay, sportwear mungkin saya rasa sneakers lah, saya rasa sneakers, sportwear yang nak kata running pun boleh ataupun tapi Jordan is separate lah. Jordan contribute 4.7 billion. All the Air Jordan ni, Jordan brand. Jordan ni lah yang Jordan tu. Football hanya 1.6. Ini peminat-peminat mungkin Cristiano Ronaldo yang gunakan Nike produk ni, beli boots ataupun panggil soccer cleats. Kemudian apa lagi yang tinggi kat sini, running running pun tinggi. Mungkin yang beli Nike Zoom, Nike Fly dan sebagainya, itu bawah running 3.9 billion. Others includes all other kategori. Tak tahulah apa yang masukkan ada kategori ni, tapi tinggi juga 5.7. But yang paling banyak is from sportswear, 15 billion datang dari situ. Okay, so ini pecahan dia on the operational results. Kemudian kita tengok page ke-35 dari persegi geografi. Biggest contributor revenue Nike datang daripada North America, meaning Amerika, Kanada, 41%. Yang kedua tertinggi datang daripada EMEA, Europe, Middle East dengan Afrika. Okay, region tu, Europe, Middle East dengan Afrika, 27%. Greater China 19%. Okay, Greater China ni China, Hong Kong, Taiwan lah. Dan juga APLA is Asia Pacific and Latin America, contribute 13%. Tu pecahan dari segi geografi. Yang tadi ni wholesale dengan Nike Direct. Kemudian dari segi produknya, okay, footwear 63%, apparel 31%, equipment hanya 3%. So ni elaborations berkenaan dengan pecahan tadi tu, anda boleh baca. Kemudian this page 36 is on the gross margin, anda boleh baca kat sini. Income tax, operating. Okay, cuma yang ni operating segment. Operating segment ni ada macam, saya tak berapa nampak sikit tulisan dia. Dia macam bertindih-tindih tulisan dia. Okay, kalau ada pekerja Nike mungkin boleh beritahu lah kat HQ. Ada masalah sikit dekat no report dia ni, page ke-38 daripada 19 ni. Ada masalah, tak nampak ni nombor. Mungkin dia bertindih dengan simbol apa tu, dolar tu. Dengan tulisan tepi ni pun tak nampak. Macam terpadam kat sini. Okay, so minta betul kan kalau siapa ada pekerja Nike kat sini. Page ke-38 ni so far yang saya nampak ada masalah sikit kat sini lah. Mungkin typing typing error tu, tak nampak berapa nilai dia tu. Okay, dan juga ni boleh baca lah, sini kita boleh assume lah ni North America, yang ni Europe, Greater China. So yang ni lah, dia dekat data dia tak berapa jelas. Okay, kemudian apa lagi kita boleh nampak. Okay, ni pecahan Amerika. Okay, berapa banyak footwear diorang beli, apparel diorang beli berapa banyak. Okay,
Ini pecahan untuk Europe, Middle East dan Africa. Ini Greater China dan juga this one Asia Pacific dan juga Latin America. Okay, Global Dram Divisions, Converse. Ni pecahan untuk Converse. Converse juga adalah antara contributor dia yang generate 2.2 billion. Okay. Earning before tax. Okay, 543 juta. This one on revenue. Apa yang tadi? Foreign ataupun corporate tadi. Okay, transaction exposure, investment subsidiaries, liquidity and cash flow, capital resources. Okay, revenue recognitions. Apa lagi yang menarik kita boleh tahu? Okay, page ke 53 is about quantitative and quantitative market risk. Sama juga risiko-risiko yang ada yang anda boleh baca kat sini. Page ke 57 on the report on independent registered public account firm. Dia gunakan I think PwC, PricewaterhouseCoopers sebagai dia punya audited firm. Sama juga data yang kita nampak kat tadi, tapi this one is by yang validate by PwC. Anda boleh go through dekat situ. Seterusnya kita beralih kepada page yang ke page ke-72. Okay, so page ke-72 kita nampak the fair value measurement on the cash juta. Money market funds banyak juga disimpan 7.7 billion. Okay. Manakala time deposits ada 1.2 billion, US securities 2 juta. Okay, so ni total ada 13.4 billion. This one consider cash and investment lah, cash equivalent dan juga securities. Okay, so 13.4 compared to 2020 hanya 8.7. So ada peningkatan dekat bahagian cash equivalent dan juga short term investment dia. Okay, apa lagi yang boleh nampak kat sini? Kita nak beralih ke part yang terakhir untuk hari ini on page page ke-94. Page ke-94 note 20 ni on the acquisition and divestitures. Okay, acquisition during financial year 2021 to 2019, the company made multiple acquisitions focused on gaining new capabilities to fuel its consumer direct offense strategy, serving consumer personally at a global scale. The impact of acquisitions individually and in aggregate was not considered material to the company consolidated financial statement. Dia ada acquisition tetapi malangnya dia tak masukkan kat sini dalam reportnya sebab dia rasakan benda tu tidak material ataupun considered not material kepada company consolidated financial statement. Okay, so apa ni, hopefully dia boleh lah sebab kita tahu apa juga proses-proses yang merger ataupun acquisition yang ada. Kemudian untuk diverse status, okay, this one is antara benda yang dia nak transition, dia nak jual antaranya. During financial fiscal 2020, as a result of company decision to transition its wholesale and direct consumer operating models in certain countries like in Asia Pacific and Latin America operation segment, the company signed the definitive agreement to sell its Nike brand business in Brazil, Argentina, Chile and Uruguay to third party distributor. Okay, so dia nak keluar daripada wholesale dan direct consumer di negara seperti Brazil, Argentina dan Chile dan Uruguay yang mana dia nak jual kepada third party distributor terus. Okay. Specifically, Nike entered into agreement to sell operation in Argentina, Chile, Uruguay to Grupo XO and to sell substantially all of its operation in Brazil to Grupo SBF SA.
So ini negara company yang dia nak dispose tu. Grupo Exo. The company has maintained a small position in Brazil, focused on certain sport marketing assets, local manufacturing and commerce. Okay. As a result of the decision, beginning in fiscal 2020, the related assets and liabilities of this entity were classified as held for sale within prepaid expenses and other current assets and accrued liabilities respectively on consolidated balance sheet. Okay. So ini negara nak jual tadi, Brazil, Argentina, Chile dan Uruguay, dia nak keluar lah tu daripada negara tu. Kemudian ini ada devastator. On October 29, 2019, the company signed a definitive agreement to sell the assets and liabilities of its wholly owned subsidiary brand, Hurley. So Hurley juga dia dah dispose, dia dah keluar, dia dah jual tahun 2019. The transaction closed on December 6, 2019, and the impact of the devastator was not considered material to the company consolidated financial statement. Okay, ini pun dia tak disclose lah berapa amount semua tu, sebab katanya mungkin tak ada not material to the company financial statement. Manakala restructuring, ada juga dia buat restructuring untuk tahun 2021. So ini kos-kos untuk restructuring kalau restructuring memang adalah kena terminate so adalah tu employee termination cost, bayar pempasan apa semua tu, sama ada MSS ke VSS. Macam kita MSS atau VSS lah. So 249 juta nak bayar terminate juga cash payment, foreign currency and others. Okay. Alright, lagi yang selebihnya anda boleh baca dengan sendiri. Okay, kita just bagi bedah hanya pada bahagian-bahagian yang saya rasakan penting sajalah untuk saya kongsikan dengan anda. Selebihnya anda boleh baca dengan sendiri. Okay, so dia dekat sini director ada ni ada Tim Cook Tim Cook siapa? Tim Cook adalah CEO Apple ada dalam ni. Sebagai director, dia lantik sebagai director. Okay. Travis A. Knight ini anak ni lah, Phil Knight dia punya owner dulu, founder dia dulu. Ini anak dia, Travis A. Knight. So Phil Knight dia tak ada, nampak macam dah tak ada lah dalam board. Tak ada. Okay, tapi I think dia masih ada lah, shareholder lah. Alright. So I think that's all untuk tajuk kita hari ini berkenaan dengan Nike Incorporated. I hope you guys gain something. Okay, so sebelum saya akhiri, saya ingin berkongsikan kepada anda berkenaan dengan salah satu servis yang ditawarkan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd yang dipanggil sebagai private mandates. Okay, so private mandates ni is investment yang mana anda tidak perlu susah-susah untuk monitor, untuk analisa, untuk invest saham anda. Anda hanya perlu serahkan kepada Phillip Capital Management dan let the portfolio managers dan juga the analyst dan juga whatever teams yang dia ada bagi menguruskan untuk pihak anda. Okay, so untuk peringkat global kita menggunakan quant, di Phillip Capital kita gunakan quant ataupun quantitative models untuk menguruskan saham-saham di peringkat global. Sebab global ni kita ada banyak saham, berpuluh ribu saham satu dunia, beratus ribu saham satu dunia. So untuk memilih saham yang terbaik bagi portfolio anda, dia menggunakan quant lah. Dia akan analyse dari segi annual report dia punya performance on the quant punya kriteria, selection of stocks macam mana dia letakkan, dan dia akan monitor dan juga membuat rebalancing every month. So monthly dia akan buat rebalancing, sama ada nak switch, sama ada nak masuk, nak keluar, mana-mana stocks dan sebagainya. Okay, so inilah investment untuk saham, direct shares, bukan unit trust. So meaning kalau anda nak melabur di peringkat global, mungkin time zone berbeza kan. Waktu US pukul 10.30 nanti baru dia buka. Habis ni pukul 5 pagi kan. Kita waktu tu tengah tidur. Bila pula nak trade nak beli saham, nak invest, nak monitor sebagainya. Di UK time zone berbeza, di Germany, di Turki, negara-negara time zone berbeza. So dia punya report juga berbeza. Kita dah go through beberapa syarikat sebelum ni. Cara nak bacanya berbeza sedikit. Dia punya business operation, risk dia, setiap negara berbeza. So mungkin suka bagi orang yang bekerja sepenuh masa, mungkin yang
tak nak pening-pening kepala, nak kena berjaga malam, nak melabur. So this is one of the service yang kita sediakan untuk anda. Dan sekiranya anda berminat untuk dapatkan di servis untuk melabur saham di peringkat global, anda boleh hubungi saya untuk dapatkan penjelasan dengan lebih lanjut, insyaAllah. Okay? Dan itu saja bagi hari ini. Thank you so much kepada anda yang join, dan juga jutaan terima kasih yang dah kongsikan video ini. Hopefully you guys gain something, dan juga semua moga-moga siapa yang berkongsi video ini mendapat pahala yang berkekalan, dan juga Allah tambahkan ilmu dan kefahaman dia dalam bidang pelaburan, insya-Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.